Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan selamat kembali ke alam persekolahan. Walaupun kamu berada di rumah, belajar di rumah, tetapi tetap kena belajar. Kamu dah cuti 2 minggu. Dah cuti 2 minggu, saya rasa dah cukup lah untuk kamu lepaskan tekanan belajar kamu sebelum ini. Walaupun tak boleh pergi mana-mana, tapi duduk di rumah bersama keluarga itu pun satu kebahagiaan sebenarnya. Baik, tanpa membuang masa, terus ke buku teks muka surat 83. Buku teks muka surat 83 dan kamu akan lihat ada teks perbualan. Baik, sebelum tu kita masuk unit baru. Kita sudah masuk unit 15, iaitu perpaduan memajukan negara. Perpaduan memajukan negara. Ini tajuk ni tak perlu nak urai panjang sangatlah. Perpaduan ni perkataan yang kamu selalu dengar bila kamu berada di sekolah. Baik, tajuk teks perbualan rahsia kejayaan negara. Encik Laurent, warga negara Perancis. Beliau berkunjung ke Malaysia kerana mahu meninjau peluang perniagaan. Beliau merupakan sahabat baik Encik Zakaria. Encik Zakaria ni ayah Amar. Semasa berada di Malaysia, beliau dipelawa oleh Encik Zakaria ke rumahnya. Encik Zakaria ni diajak Laurent pergi rumah dia. Amar, anak si Zakaria tadi ni, Amar berkesempatan berbual dengan Encik Laurent. Jadi di bawah itu, itulah apa yang dibualkan, apa yang mereka bincangkan, mereka cakap sewaktu berada di dalam rumah tu. Jadi kamu baca teks perbualan itu, fahamkan apa yang perlu kamu buat. Tugasan pertamanya di sebelah kanan itu. Di sebelah kanan itu kamu boleh lihat ada 4 soalan pemahaman. Ada 4 soalan pemahaman berkaitan dengan teks perbualan rahsia kejayaan negara tadi. Baik, 4 soalan ini salin semula dan jawab pada buku pemahaman. Salin kemudian jawab pada buku pemahaman macam biasalah. Soalan 1, soalan 2 jawapannya ada pada teks. 3, 4 kamu kena fikir sendirilah. Soalan ketiga ni nyatakan 3 kaum terbesar di negara ini. Yang ini kalau tak tahu juga tak tahulah. Mudah sih soalan ni, walaupun tak ada dalam teks, tapi jawapan dia kamu boleh fikir sendiri, tak ada masalah. Soalan keempat dia, apakah yang akan berlaku sekiranya rakyat Malaysia tidak mengamalkan sifat terpuji? Sifat terpuji itu apa? Ada pada halaman 83. Contohnya ada. Kalau tengok di bawah tu ada ciri-ciri sifat terpuji. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sifat terpuji yang diberikan, yang dipaparkan pada skrin ni, yang ada pada buku teks kamu lah sebenarnya. Baik, buat pada buku pemahaman. Seterusnya, setelah kamu selesai menjawab 4 soalan pemahaman tadi, selak ke muka surat seterusnya, muka surat 84. Jadi pada muka surat 84 ini ada satu lagi teks yang bertajuk perpaduan menjanakan pelaburan. Macam biasalah, baca, fahamkan. Baca, fahamkan dan jawab 4 soalan pemahaman di sebelah kanan itu. 4 juga, yang tadi pun 4, yang ni pun 4. Dah 8 lah soalan pemahaman yang perlu kamu selesaikan. Soalan pertama, di manakah perarakan citra warna Malaysia diadakan? Ada pada teks. Jawapan dia, mengapakah Encik Laurent gembira sepanjang berada di Malaysia? Pun ada pada teks. Soalan ketiga, nyatakan maksud rangkai kata berganding bahu.
Yang ini kamu kena cari sendiri. Takkanlah tak tahu berganding bahu pun perkataan yang selalu kita guna di sekolah. Jadi tak ada masalah lah. Mesti boleh buat punya. Dan soalan yang keempat, adakah kamu berasa selesa tinggal di negara ini? Mengapa? Ha, kamu selesa ke berada di Malaysia ni? Kenapa? Kalau tak selesa, tak tahulah. Sekarang kita dah majulah, dah banyak perubahan yang kita lalui di Malaysia ni, dah banyak sangat dah pembangunan apa semua. Jadi selesalah berada di Malaysia berbanding duduk di negara-negara luar sana. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia ni kena bersyukurlah duduk di Malaysia ni. Tu cuba kenang tu rakyat-rakyat di negara-negara yang tak aman, yang bergolak tu, Palestin tu, tak habis-habis kena serang dia dengan Israel. Sian dia orang. Jadi kita dekat Malaysia ni kena bersyukurlah. Jadi jawablah 4 soalan ni pada buku pemahaman juga. Sama je, salin soalan, jawab. Buku pemahaman. Dan yang terakhir, dah selesai jawab tugasan kedua tadi. Jadi tugasan ketiga, selak muka surat 86. Kamu akan dapat tengok satu, sebenarnya ni karangan. Karangan yang tak lengkap. Kamu kena lengkapkan. Kalau kita dalam kelas, kita boleh bincang dan kita boleh lengkapkan sama-sama lah. Baik, tapi untuk kali ini, apa yang perlu kamu buat, kamu tengok di bawah, di bahagian bawah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kata majmuk. 8 kata majmuk. Kata majmuk ni dari kamu tahun 3 dah belajar. 4 belajar, 5 belajar lagi, tahun 6 belajar lagi. Kata majmuk ni, apa benda kata majmuk ni? Jadi kalau tanya depan-depan ni, tak boleh jawab juga ni saya rasa ni. Kata majmuk ni tu contoh ni ada tu. Ada 8 tadi tu. Yang pertama, pengurus besar, kacamata, tali leher, kuning cair, budi bahasa, tanggungjawab, kerjasama, reka bentuk. Kata majmuk ni 2 atau lebih perkataan digabung tapi satu maksud. Papan putih, meja kayu, kerusi plastik. Itu contoh kata majmuk lah. Kalau kata tunggal ni satu perkataan lah, pen, pensel, meja. Itu kata tunggal. Mudah je kata majmuk ni, tak ada masalah. Apa yang perlu kamu buat tu, tengok tu arahan di sebelah kanan dengan menggunakan senarai kata majmuk yang diberikan. Ada 8 tu yang diberikan tu. Ceritakan secara ringkas mengenai Encik Hong. Sebenarnya saya nak suruh kamu bina ayat, tapi kalau bina ayat mudah sangat. Bukan aras tahun 6. Jadi apa yang saya nak kamu buat, ceritakan secara ringkas mengenai Encik Hong. Ada 8 kata majmuk ni, kamu goreng lah. Tulislah apa-apa mengenai Encik Hong. Siapa Encik Hong ni? Encik Hong ni pengurus besar. Dia ni pakai kacamata, tahu kacamata? Spek mata tu lah. Beliau ni kalau bekerja pakai tali leher, tie. Pada hari tu, hari si keluarga Izuni sampai dekat resort tu, dia pakai baju kuning cair. Dia ni seorang yang berbahasa, bertanggungjawab. Apa bukti dia bertanggungjawab? Dia jaga resort dia lah. Dia jaga pekerja dia apa semua tu. Kemudian beliau ni menerapkan kerjasama menerapkan semangat kerjasama dalam kalangan staf dia ni, staf ataupun pekerja-pekerja dekat resort. Mereka bentuk resort tu, dia lah yang bagi. Cerita secara ringkas, tapi bukan guna mulut lah. Saya pakai mulut lah nak suruh kamu faham. Kamu tulis, buat dalam satu perenggan, tak payah banyak, dalam satu perenggan saja. Ceritakan secara ringkas mengenai Encik Hong. Dalam satu perenggan. Guna 8 kata majmuk ni. Pun sama, buat
pada buku pemahaman. Tugasan pertama, kedua, ketiga semua dalam buku pemahaman. Jadi tiga je tugasan untuk kamu sesi kali ini. Sekian saja untuk kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada sesi akan datang. Dan saya harap PDPR kali ini tidak lama lah. Sebab saya tahu masing-masing susah nak belajar di rumah. Saya tahu. Jadi marilah kita sama-sama berdoa agar pandemik COVID ni berlalu pergi. Saya tahu ramai yang bermasalah untuk belajar di rumah. Jadi saya harap sangat-sangat PDPR 3.0 saya rasa. PDPR kali ini lebih bermakna dari PDPR sebelum-sebelumnya lah. Jadi tolonglah belajar di rumah. Kalau kamu tak belajar, itu tidak merugikan diri saya, tidak merugikan sekolah, tapi merugikan diri kamu sendiri. Jadi tanggungjawab kamu, belajarlah di rumah. Jangan buang masa. Kita tak tahu COVID ni bila nak habis. Kalau kamu selesa dengan tak belajar macam tu, apa akan jadi pada masa depan kamu? Pendidikan ni penting. Kalau tak bijak, bukan tak penting. Tapi yang penting, kenapa kena belajar ni? Kenapa kena ada proses pendidikan ini? Supaya kamu ni jadi manusia, jadi insan yang berguna. Bijak tu nombor 2 lah. Yang pertama tu jadi manusia. Belajar ni sebenarnya untuk disiplin kamu. Bila kamu ada disiplin, bila kamu ni orang yang baik-baik, maka insya-Allah masa depan kamu akan lebih cerah lah. Jadi saya harap sangat-sangat kamu belajarlah di rumah. Jadi tolonglah belajar di rumah tu. Saya merayu kepada kamu. Baik, untuk tugasan ini tak perlu hantar lagi, tak perlu hantar buku tu lagi. Saya akan kutip bila perlu. Jangan dah siap ni jangan hantar ke pondok pengawal ke ataupun hantar ke sekolah, tak perlu. Buat dulu. Bila saya rasa saya nak kutip, saya akan bagi tahu kemudian. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.